dia masih apa namanya itu, tak pasti lagi. So hati yang masih seperti ini tuan-tuan dan kasih sekalian, hati yang dia sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah dipengaruhi, maka hati-hatilah. Maka sentiasa bersihkan apa nama dia tu, tempat yang sudur ni, tempat sudur ni. Sebab nanti sampai ke fuad, sebabnya daripada mana? Bermulanya daripada sudur. Dari sudur baru dia pindah kepada hati, daripada kepada fuad. Maka yang perlu, kolam yang perlu tuan-puan bersihkan mana? Kolam mana dia? Kolam sudur ni. Faham tu? Kolam sudur ni mesti selalu bersih. Jaga tu, jangan lumut dia banyak sangat. Bersihkan selalu kolam tu, sebab kolam ini tuan-puan, dia akan berpindah. Kalau kita boleh gambarkan tuan-puan, ini kalau kat kampung saya tuan-puan, kita dulu ada nama dia, tuan-puan tak pakai, kita nak bersihkan air tuan-puan, kita tampung atas kan, stok apa nama itu, stok tangki air, tangki air ni semua masuk dalam. Dulu tuan-puan masuk tengok-tengok tuan-puan ada mayat dalam. Kan ada tuan-puan, tangki air orang apa dia? Tengok dia ada orang dalam ni, orang benar. So ini kita boleh gambarkan dia adalah sudur. Apa dia tuan-puan? Sudur. Maaf, ada tak yang baru nanti sudur. Ni tangki besar kita. Tangki besar kita. Maka tuan-puan dengan dari tangki besar biasanya kita akan bawa mana-mana? Iaitu ke bilik air kita ada apa nama itu? Polah dia, tank. Dia polah dia, tuan-puan kasih sekalian. Maka tuan-puan tak nampak kan? Saya dah. Okey. So tangki yang nak kolah dah apa ni, kolah bilik air tadi tu, tuan-puan katalah ini adalah fuad. Apa nama dia? Fuad. Dan tuan-puan yang kasih sekalian, tuan-puan air kolah terus minum ke? Tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan ada cereh ataupun apa nama dia tu, jak air. Ni jak air ya, faham-faham je lah ya. Saya tak pandai melukis. Jak ini yang akan kita minum. Ini namakan tuan-puan dikasih luput paling dalam. Itu luput. Apa dia? Luput. Okey, nanti kita cerita So luput tuan-puan dikasih sekalian, Okey, minta maaf Ini qalbun bagus Apa dia? Qalbun. Yang masuk dalam diri kita tadi tu, yang kita minum tu ini bau luput, ini paling dalam Dia tempat mana dia. Baik, tuan-tuan dikasih sekalian, so sudur itu adalah tangki besar tu, kat luar tu memang sangat senang. Orang nak masuk apa, nak tambahkan apa ke dalam dia tu, kucing masuk pun masuk dalam tu, masuk jugalah tuan-puan. Itu umpama hati yang nama dia sudur ni tuan-puan, dia masuk semua tu. Dan dia tingkap dia mana tuan-puan, mana tempat buka dia? Itu nama dia telinga, itu nama dia mata. Apa dia? Ini kan ada, takkanlah masuk macam tu juga kan. Dia tertutup tuan-puan, dia ada lubang-lubang dia. Lubang-lubang dia tempat masuk dia benda-benda kat dalam dia. So yang masuk tersebut tuan-puan, dia melalui beberapa tingkap. Tingkap dia itulah di antaranya tuan-puan dan kasih sekalian, iaitu adalah telinga kita.
Ingat, ini yang masuk dulu. Masuk telinga ataupun masuk mata. Maka di dalam Islam disuruh kita jaga, nak bersihkan polah besar tu, jaga yang kita dengar, jaga yang kita lihat. Awal-awal tu kita dah jaga dah dia, supaya kolam kita yang besar ni ataupun tangki kita yang besar ni, tuan-tuan dikasih sekalian, dah masuk tu susah dah nak keluar tu, kan? Lebih baik awal-awal sebelum masuk tu kita dah saring dah, buat penyaringan dah. Macam kat rumah tuan-tuan, filter kat depan pintu gate tu dah ada dah. Baguslah tu. Janganlah tangki atas tu nak pergi naik atas pun bukan main susah dia, kan tuan-tuan? So sebelum dia masuk tu kita dah filter dah. Filter dia tu dari, mana tingkap yang kita nak masuk tu, itu dari mata kita, daripada telinga kita. Jaga-jagalah tu. Tengoklah benda yang disukai oleh Allah dan jauhkan daripada melihat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarlah sesuatu yang Allah cintai dan tinggalkanlah sesuatu yang Allah benci. Dia otomatik akan terjaga tu. Maka air yang akan masuk dalam tangki tuan-tuan adalah air-air yang dah bersih dah. Tambah lagi tuan-tuan filter pula yang nak masuk dalam tangki bilik air tuan-puan, ataupun mungkin kat dapur tuan-puan ada tangki dia juga kan, atau mungkin ada apa namanya tu pipe dia. Pipe yang nak tuan-puan keluarkan tu pun ada pula penyaring dia lagi. Kowe jenis dia. Siapa dia jual? So tuan-puan memang ada lagi filter dia. Di luar ada bosor tu tegak macam setinggi saya. Masuk dekat rumah ada lagi filter dia, kan? Kalaulah macam tu buat kat hati kita, kat diri kita tuan-puan, ya Allah, bersihnya minuman yang akan kita minum, bersihnya roh kita, bersihnya jasad, bersihnya roh kita, bersihnya jiwa kita. Masuk filter tu. Yang mana ketika nak minum tu bukan terus minum juga. Tengok dia. Jatuh. Apa nama itu? Semut. Keluarkan. Bagi yang masuk tu adalah yang betul-betul itu bersih, yang kita nakkan. Saya cuma nak masukkan iaitu susu. Ni kat sini ni. Masuk susu je saya nak. Apa yang tuan inginkan sahaja. Ingat, kat sini boleh positif negatif lagi tahu. Tapi kalau tuan-puan nak masukkan pada hati tuan-puan, kena pastikan yang memang yang tuan-puan nak serap masuk dalam perut ni. Dia tuan-puan perlukan dalam diri tuan-puan dikasih sekalian. Jangan tuan-puan kat sini, aku nak minum racun lah. Ada ke? Ada yang nak bunuh diri. So, mestilah yang kita masukkan ke sini pada sesuatu yang akan bermanfaat dah. Maka yang masukkan dalam hati itu, nak masuk dalam hati apa? Mestilah sesuatu yang akan bermanfaat pada kita. Pilih tu memang kena alih-alihkan. So, tuan-puan dikasih sekalian, lumpur ni tuan-puan sebenarnya adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Betul-betul. Ya. Bahagian yang bersih sebenarnya. Itu apa tuan-puan dikasih sekalian? Sebenarnya saya nak tanya tuan-puan dikasih sekalian, buah pinggang kita dicipta Allah kecil-kecil, baru lahir terus rosak ke? Hati kita kalau memanglah normal kita kan, waktu kita lahir macam mana tuan-puan dikasih sekalian? Bersih lagi, cuma merokok 40 tahun tahu dia tu lah. Bagi masuk tu rosak jadi dia. So yang lubun ini adalah sesuatu yang memang bersih dalam diri kita. Itu orang kata tuan-puan, hati nurani. Orang kata apa tu? Hati nurani. Hati nurani itu apa tu? Bukan hati nurani hati nurani. Hati nurani itu adalah memang hati yang bersih, yang dari semula jadi Allah ciptakan dia itu suci. Itu asalnya memang. Ya. So hati nurani ini tuan-puan, ini yang kalau dia dikeluarkan tuan-puan, memang dia bagus hasil dia. Tapi masalah kita tak filter dari awal dah.
buka besar-besar tangki tu, bagi semua masuk Ustaz. Tak kisahlah nak masuk apa pun juga, pagi masuk ni. Pas ini pun tak kisah juga. Maka perempuan cicak pun berenang dalam, tikus pun suka berenang kat sini. Alah, tak apa, masuk minum je lah. Bang kita tak saring. Apa jadi tuan? Inilah fuad lupun itu kau wasah habis. Hati nurani sebenarnya tuan selalu ingin memberikan sesuatu yang baik untuk tuan dia. Tetapi aku sudah kau bagi macam-macam. Engkau dah rosakkan aku dah, dia kata. Kau bagi ke aku rokok, aku bagi kepada aku apa nama itu, yang arak nama dia. Kau bagi ke aku kalau preservatif ni apa? Kimia, preservatif ni masuk dah dalam semua. Ya. Adiktif. Pengawet ni masuk dalam diri kamu, maka habislah semua ni. Tak normal lagi dah. Ya. Oleh itu tuan-tuan dikasih sekalian, kalau tuan-tuan nak bersihkan kolam dosa tuan-tuan ni, kata Allah, Quran. Maka ada orang tanya saya tuan-tuan, Ustaz, saya pernah dia tanya, Ustaz, apa ubat untuk diri saya ni sebenarnya Ustaz? Saya cakap kat dia tuan-tuan, ubat ada dua jenis ni. Ada ubat general. Ubat pada tuan-tuan umum. Orang berpenyakit je, tak kisah penyakit apa, kena bagi. Maka pergi klinik mana bagi Panadol. General medication. General. Ya. Dan kita akan ada spesifik, yang tu khas medication. Ya, ubat yang khas. Ubat yang khas ikut mana dia? Ikut memang apakah penyakit, dan bahkan bukan hanya apakah punca penyakit tu. Betul tak? Doktor akan tanya bukan apa sakit kau, batuk. Dia akan dengan batuknya tu dia bagi ubat ke? Dia bagi ubat general. Kalau dia tanya, dia cek satu persatu, dia tengok jenis batuk macam mana tuan-tuan. Maknanya dia akan berusaha memberi kita ubat apa? Ubat spesifik. So penyakit di manusia, penyakit hati manusia tuan-tuan, dia ada dua tu juga. Ada ubat yang dia mesti bagi general dulu, lepas tu dia bagi itu spesifik. Tuan-tuan yang kasih sekalian, obat general untuk diri kita, untuk manusia secara keseluruhan ni adalah itu yang untuk tangki besar ni tuan-tuan, tuan-tuan bagilah Quran memang. Nak tahu dua, satu lagi? Yang kedua tu Quran secara keseluruhan. Baca je lah Quran secara keseluruhan. Ya. Karena orang tuan-tuan, dia nak ubat yang spesifik terus. Ustaz, bagi je lah satu ayat yang paling power Ustaz. Nah, ubat yang betul tuan-tuan, dia kena mula dengan general dulu, kan? Dia bagi general dulu. Bagi umum, apa dia tuan-tuan? Ubat yang umum dua tuan-tuan. Ubat yang umum tuan-tuan dua. Apa dia tuan-tuan? Tiga sebenarnya. Tiga, iaitu ubat yang umum tiga. Satu Al-Quran saya dah bagi pada tuan-tuan tadi tu. Al-Quran secara keseluruhan tanpa spesifik ayat pun, tanpa spesifik surat. Ya, Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua tuan-tuan, zikir secara am, apapun jenis dia lah. Zikir. Ini adalah ubat general medication. Itu yang umum ni, ubat umum. Dan tuan-tuan, ubat umum yang ketiga tuan-tuan adalah iaitu amal kebaikan secara umum juga, tanpa kita batas-batasi. Itu amal
amal kebaikan. Setiap amal kebaikan tuan akan membersihkan kolam ni. Okey, sekali lagi apa yang tiga tu? Al-Quran secara keseluruhannya. Yang kedua apa dia? Zikir secara amnya, tanpa kita khaskan. Zikir mana tak? Hasbi Allah ke? Mana-mana tak? Haji Hasbi pun boleh sebut. Contoh mana? Sangat umum. Yang ketiga apa dia? Amal kebaikan. Apa amal kebaikan? Apa pula yang termampu? Yang termampu, buat je lah. Nak buang sampah pun dia buat. Salah. Ya, yang penting amal kebaikan. Ini adalah ubat umum, tuan. Apapun penyakit yang kita ada, kena bermula dengan ni dulu sebenarnya. Ya? Maka kalau sudah tahu apa punca dia, sebab dia tu pada kasih sekarang, barulah kita boleh, oh ini ustaz saya ni memang ustaz suka buruk sangka kat orang. Okey, buruk sangka. Okey, buruk sangka tu apa sebab? Sebab saya rasa orang buat tersebut tak betul. Saya rasa saya je yang betul. Dia kata buruk sangka sebab apa dia? Kita rasa betul. Ya, ada orang macam tu tuan-tuan. Saya buruk sangka tu efek daripada mana dia? Dari ego sebenarnya. Ego rasa diri lebih baik. Itu punca dia. Apa dia tu? Buat kebaikan untuk orang lain. Jadi dia tolong doa. Okay. Itu yang saya kata adalah kalau tolong orang lain itu masih dah spesifik dah tu. Okay, apa dia? Ini saya kata apa dia? Buat kebaikan. Sama ada nak tolong orang lain ke, tolong diri sendiri pun. Mandikan badan tu yang dah kotor tu, kira kebaikan. Okay. Ini yang itu kalau dah tolong orang lain lagi, itu dah spesifik. Okay. So nak memecah ego ni macam mana? Nak rasa ego ni adalah wujud tu rasa kita hebat. Maka tuan-tuan dikasih sekalian, salah satu ubatnya yang spesifik boleh kita bagi adalah tolong orang yang kita tak suka tu. Dia tolong dia. Ego tu. Ambillah. Saya baru masak. Apa dia tu? Masak kuih. Masak tempoyak kan? Tempoyak. Ambillah. Saya memang sengaja nak masak untuk awak ni. So khidmat untuk dia. Khidmat untuk dia. Nak buang ego ni tuan. Setengah orang tuan, dia tak boleh ni tu. Mana boleh ustaz? Saya memang kalau jumpa je nak marah dah ustaz. Jumpa dia saja saya tak suka dah. Dia kena lawan benda tu. Nak hadapi tu. Maka kalau tuan-tuan murabi atau mursyid nama dia tuan-tuan, guru yang akan bimbing kita, apa yang kita berat nak buat tu, dia tahu itulah ubat kita sebenarnya. Kan orang tuan-tuan ubat yang pahit yang kita tak suka tu, itulah ubat kita kan. Yang mujarab tu. Masalah apa dia? Yang berat kita nak buat tu, itulah kita tak nak buat. Maka di sini tuan-tuan kita kena ada orang yang boleh tolak kita ke hadapan. Dia akan tentukan. Ya, kalau murabi betul apa dia? Dia 2 hari lagi, macam doktor, datang selepas seminggu. Saya akan cek balik. Itu doktor pakar kan? Kalau doktor general macam mana? Makan dia dulu, insya-Allah baik. Doktor baik, pergi doktor lain, spesialis. Kan? Contoh. So kalau pakar memang tuan, dia nak bagi kita ubat yang betul, dia akan follow up. Dia akan sentiasa perhati, ya, kawal kita. Dia ubat yang spesifik ni tumpang perlu kepada murabi itu tadi tu. Pada orang yang akan push kita, yang dorong kita bertindak sesuatu yang kita rasa berat tadi tu, kita akan berusaha berat. Jadi, tuan-tuan dikasih sekalian, Al-Quran Allah kata Syifa'ul lima fi sudur. Itu Al-Quran secara keseluruhannya dia akan bersihkan tangki besar kita ni.
Dia akan bersihkan tangki dosa kita. Kalau amalan-amalan zikir-zikir atau ayat-ayat tertentu itu kira dah spesifik. Tunggu mungkin nak bersihkan mana? Baca apa nama dia tu, ayat kursi. Itu dah spesifik sebenarnya. Baca Al-Fatihah mana? Maka itu sudah spesifik sebenarnya. Ya. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, Allah pada ayat ini mengatakan, "Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur." Ingat tuan-tuan, ketika dah bersih pola dosa ni, tuan-tuan dikasihi sekalian, maka Allah bagi namanya hidayah. Dia tunjuk dah yang akan masuk dalam fuad engkau, yang akan menjadi ketetapan hati engkau, yang akan menjadi pilihan hati engkau, aku bantu. Maka dia kata Allah, wa hudan. Cantik tak ayat ni urut? Dia kata apa dia? Wa hudan. Lepas tu fungsi Al-Quran yang ketiga apa dia kata? Wa hudan. Hudan dia apa? Hudan. Dia bimbing kita, dia pandu kita, dia arahkan kita. Tapi bila apabila kolam besar ni, tangki besar ni bersih. Bersih dengan cara apa dia? Nasihat memang. Dengan nasihat. Tu kalau Allah mau izah ke depan tadi kan? Mau izah tu. Ya, ke depan tu. Maknanya adalah nak bersihkan ini satu dengan Quran, satu dengan nasihat lah. Tangki besar ni macam mana nak bersihkan dia? Nasihat dan juga dengan Quran. Sebab nasihat itu ada dalam Quran dan mungkin daripada orang-orang tertentu mungkin nasihat tersebut. Kalau dah bersih ni tuan-tuan, maka Allah bimbing yang akan masuk dalam fuad kita ni. Ingat tadi fuad kan ketetapan hati. Pilihan hati kita. Yang akan kita pilih tuan-tuan adalah sesuatu yang Allah redha, Allah suka. Maka kesan daripada Allah suka tersebut, Allah akan tambahkan rahmat-Nya. Wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Tapi dia rahmat itu dikunci dengan mukminin. Maknanya engkau kena kayakan kalbun kamu. Kan fuad dia kata tadi kan. So rahmat itu pada kalbun. So kalau saya boleh letak ini dia tuan-tuan ya, fuad ini dia perlu kepada apa dia? Hidayah. Kalbun ni perlukan kepada apa dia? Rahmat. So ketika dah dapat hidayah hati kita itu, pilihan hati kita itu, maka tuan-tuan Allah akan rahmati hati dia itu, masukkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Maka hatinya akan penuh dengan bunga-bunga cinta Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan tuan-tuan iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat. Maka jelas ini apa dia? Ini kan hanya dah ada, dia dah ada dah. Dan dia secara semula jadi dia dah baik dah. Maka apa dia tuan-tuan kasih sekalian? Maka dah dapat hidayah, dah dapat rahmat tuan-tuan. Senang. So rahmat ini, di antara rahmat itu memang iman. Ya. Dan iman ni yang boleh mendatangkan rahmat tadi itu. Ya. So dengan iman tuan-tuan dikasih sekalian, dia akan disaring yang masuk dalam lubun ni. Dah ada iman ni. Iman adalah keyakinan, keteguhan hati, ketetapan. Itu yang tak boleh terbagi-bagi lagi dah. Ya, dalam diri kita. Maka masuk dalam diri kita tuan-tuan. Ini memang nutrition yang paling baik. Itu nutrition yang dinamakan iman itu. Masuk dalam lubun kita itu. Ya Allah, maka masa itulah ini penuh dengan ketenangan. Kalau Allah kata itu orang-orang yang beriman tersebut dia akan tenang. Hati ini akan menyebabkan tuan-tuan dikasih lapang. Ya. Sebab apa? Ada iman tadi tu. Iman tu adalah rahmat Allah, pemberian Allah. Ya. So tuan-tuan, hati ini tuan-tuan tak ada lagi dah kebencian, dendam. Ya. Hati yang sudah dirahmati oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, inilah Al-Quran. Sekali lagi Pak, inilah Al-Quran. Dia bawa kita sampai ke dalam-dalam tu. Yang akan dia bersihkan, dia akan dijaga tuan-tuan dikasih sekalian adalah organ-organ penting kita tadi tu. Setengah ubat tuan-tuan, dia ubat kita bahagian yang sakit tu, tapi dia datangkan complication kepada yang lain. Ubat untuk sakit jantung, dia makan-makan dia buah pinggang pula yang dia attack. Kan macam tu. Tapi kalau ubat Allah ni, yang saya masukkan motivasi daripada Allah ni tuan-tuan, dia akan jaga semua tu. Dia akan pastikan organ-organ penting itu memang terjaga. Maka kalau tuan-tuan ambil motivasi, tuan-tuan tengok sinema, kan? Time tu memang seronok. Tengok. Tapi balik-balik rumah, mak marah. Kau gimana tadi? Atau motivasi dari motivasi rokok mana? Motivasi daripada rokok. Ketika pening kepala mana? Ustaz, saya minta diri sekejap boleh Ustaz? Okey, selagi. Saya ingat kita alas. Balik belakang, owner duduk belakang bahagian tertentu. Dia merokok. Contohlah, dia ingin meringankan masalah dia tu dengan apa dia? Merokok. Maka apa kan berlaku tuan-tuan dikasih sekalian? Doktor marah ke dia? Walaupun orang rumah tak boleh nak marah, doktor marah. Dia akan menyebabkan yang lain. Dia ambil tuan-tuan yang kasih sekarang ubat dalam bentuk arak umpama dia. So apa jadi tuan-tuan? Memang waktu tersebut dia akan ringankan dah, tak ingat dah masalah tadi itu. Tetapi apa dia? Dia akan kembali berulang balik. Dia akan merosakkan diri dia tersebut. Ya. Maka nak selamat, ubat yang akan membawa kita kepada kesejahteraan. Semua organ tubuh kita, badan diri kita tersebut adalah terjaga, memang terpelihara. Rajin-rajinlah, dekat-dekatlah, bersamalah selalu dengan Al-Quran. Ambil motivasi, semangat daripada dia. Ketika malas tersebut, ketika boring tuan-tuan, maka orang tanya tuan-tuan, Ustaz tak boring ke? Asyik buku ngajar. Orang rumah saya pun boring tengok saya. Bila nak jalan ni? Bahaya ni. Ya, memang saya pun terasa juga. Tapi itulah saya dah penyakit dia